Okey, Diti. Okey. Satu UMP Dah. Kita nak tengok mesej lagi, terlambat pula. Right. Pastikan yang dah ada printer, boleh print dan tampan. Edahnya kalau dah print tu janganlah biar je. Tampanlah buku karangan awak. Mentang-mentang print lepas tu biar je. Esok pun mak buat alas ikan. Tak pun buat alas nasi lemak. Tolong tampan, tampan elok, lepas tu tulislah tarikh juga hari ni hari apa. Okay. Seterusnya kita lihatlah, hari ni kita nak tengok cara nak buat karangan jenis cerita. Basically untuk karangan jenis cerita ni, dia tak ada cara sangat pun. Tapi yang awak boleh, untuk hari ni saya bantu awak untuk buat cerita, saya bagi gambar. Okay, kita baca soalan dulu. Anda sedang menunggang basikal bersama rakan-rakan. Ni awak lah ni, tengah menunggang basikal. Biasalah main basikal ajak kan. Anda telah menyaksikan satu kejadian kemalangan jalan raya antara sebuah motosikal dan kereta. Sekarang ni yang terlibat dalam kemalangan bukan awak, tapi awak ni ternampak kemalangan yang melibatkan motosikal dan kereta. Motosikal pakcik ni lah. Dan juga kereta. Berdasarkan gambar yang diberi, ceritakan pengalaman anda menyaksikan kejadian tersebut. Jadi awak ni tengah menunggang basikal and then awak nampak orang kemalangan iaitu yang naik motosikal dengan kereta. Lepas tu awak bagi bantuan, dapatkan bantuan, cari bantuan and then ada teksi nak tolong hantar pergi hospital dan ni gambar dekat hospital. Okey, seorang pakcik yang mengalami kecederaan di kaki tergantung. Kaki tergantung maksudnya kaki dia tu patah lah. Okay, awak boleh cakap kat situ kecederaan di kaki. Okay, hari ni saya akan bantu awak dengan gambar. Okay, ada 1, 2, 3 dan juga 4. Dan di bawah ni pun ada perkataan. Ada beberapa perkataan yang boleh awak sambung-sambungkan menjadi satu perenggan. Banyak saya bagi hari ni. Okay, sebelum tu kita tengok gambarlah satu persatu. Bila ada bantuan gambar seperti ini, awak akan lebih memahami apa yang awak nak tulis. Okay, kita boleh bina ayat berdasarkan gambar. So mungkin awak boleh cakaplah awak dah berjanji dengan kawan awak nak main basikal, nak pergi taman permainan berdekatan, menaiki basikal. Okay, boleh tengok perasaan awak ni gembira, senyum, tengah senyum tiga-tiga tengah senyum. Okay. Lepas tu menunggang basikal, boleh ceritakan berdasarkan gambar ni. Okay, nombor 2, gambarnya ialah ada sebuah kereta. Lepas ada perkataan pon ni maksudnya ialah tengah horn lah, kereta horn. Dan juga seorang pakcik, tangan dia dah tak pegang handle, maksudnya dia hilang kawalan. Mungkin terkejut bila diorang horn dia ataupun kereta ni laju dan dia pun tak perasan kereta ni dan akhirnya berlaku perlanggaran. Ni macam ada bintang-bintang ni. Maksudnya berlanggar lah. Okay. Berlanggar dengan keadaan yang kuat. So boleh cakap lah yang pakcik ni hilang kawalan dan seterusnya jatuh. Sebab motor ni dia 2 tayar je. Dia tak boleh lah hilang kawalan. Kalau hilang kawalan, automatik akan jatuh. Okay, untuk gambar ketiga. Gambar ketiga ada sebuah teksi teksi KL. Kat stop boleh tahulah yang ni teksi. Mungkin ni driver dia, iaitu pemandu teksi. Dan ni awak, kawan awak 1, 2 dan juga 3 kawan awak ni. Awak berserta kawan awak lah. Dan juga ini pakcik yang naik motor tadi. Dia dah pingsan. Pakcik ni pingsan. Awak pun pangku pakcik ni. Dan ini ialah kawan awak yang cuba untuk menyedarkan pakcik ni. Dan juga ini satu kawan awak cuba menerangkan apa yang sedang berlaku kepada pemandu teksi ni. Okay, berdasarkan gambar kita boleh buat banyak dah ayat. Okay, ayat tersebut yang kita boleh sambung-sambungkan menjadi perenggan isi.
Okey, yang ni ialah pakcik tadi. Nampaknya dia telah sedar. Dan kita boleh tengok. Awak boleh tengok skrin saya tak? Nampak gambar tak? Tak Boleh. boleh. Tak boleh. Nampak? Sebab Flix ni cakap cikgu tak boleh tengok skrin cikgu. Boleh. Boleh kan? Boleh. Cikgu saya punya tak boleh cikgu. You punya tak boleh? Kenapa? Tak pasti kenapa? Mungkin handphone you ke? Sebab kawan yang lain boleh tengok. Ataupun you boleh left dulu and then you masuk balik. Try buat macam tu. Flix. Okey, sebab yang lain boleh, mungkin handphone lah kot problem ataupun tak cukup data ke, something like that lah. Flix boleh left and then masuk balik. Okay, kita sambung. Gambar keempat, pakcik ni mengalami kecederaan di kaki. Awak 3 orang pun melawat pakcik ni. And mungkin awak memberikan kata-kata semangat lah kepada dia. Dan pakcik tersebut pun mengucapkan terima kasih kepada awak bertiga kerana awak telah membantu dia sewaktu beliau dalam kesusahan. Dan mungkin dekat sini awak boleh, cikgu saya tak dengar suara cikgu. Awak dengar suara saya tak yang lain? Dengar. Okey, maksudnya nak ada hamdenian. Mungkin problem dengan phone awak, boleh left dan juga masuk semula. Kalau awak rasa macam ada problem kan, awak left je and then masuk balik. Okay. Jadi, nampak dah settle. Gambar ni saya telah terangkan sedikit kepada awak. Okay, kita pergi kepada pendahuluan. Okay. Pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3 dan penutup. Gambar ni hanya sebagai kita punya bantuan untuk mengarang cerita. Okay, so kita lihat satu persatu perkataan yang ada dalam jadual pendahuluan isi 2, isi 3 dan juga penutup. Mungkin awak ada tak faham perkataan, saya bacakan untuk awak. Berjanji dengan rakan-rakan untuk bermain basikal, menunggang basikal dengan berhati-hati. Bukan membawa basikal Sebab ada pelajar ada tulis saya membawa basikal. Membawa basikal tu maksudnya awak angkat basikal tu. Kalau awak mengayuh basikal tu kan, awak menunggang basikal. Orang tengah bawa motor lah ni. Selalu awak cakap dengan mak awak, orang tengah bawa motor ni, jangan telefon. Tapi sebenarnya awak sedang menunggang motosikal. Gunakan perkataan yang betul. Menunggang basikal dengan berhati-hati menuju ke taman permainan berdekatan. Berasa gembira kerana dapat meluangkan masa bersama-sama rakan. Itu menulis ni kan, untuk menulis cerita mungkin awak macam tak ada idea. Satu, awak boleh guna teknik bayangan. Maksudnya awak membayangkan apa yang sedang berlaku pada waktu tu. Okay, kalau ceritanya tentang kemalangan, awak boleh bayangkanlah kemalangan dalam kepala awak. Maksudnya awak bayangkan dalam kepala awak and then awak cuba jelmakan atau awak cuba tulis apa yang ada dalam bayangan awak. Yang kedua, kalau awak tak erti nak membayang ni, awak boleh gunakan teknik apa yang sedang berlaku, siapa yang terlibat, di mana, pukul berapa iaitu masa, dan juga bagaimana. Macam mana benda tu berlaku. Okey, awak boleh gunakan teknik penyoalan. Di sini kita panggil teknik penyoalan. Teknik penyoalan. So kita guna tanda kata tanya lah. Kita tanya diri kita, apa yang sedang berlaku? Pukul berapa? Siapa yang terlibat? Macam mana? Okey. Kalau ini apa yang orang rancangkan, berjanji dengan rakan-rakan. Siapa rakan-rakan? Di mana? Menuju ke taman permainan berdekatan. Okey, apa awak buat? Menunggang basikal. Okay, bagaimana? Apa perasaan awak? Bagaimana perasaan awak? Rasa gembira untuk meluangkan masa bersama rakan-rakan. Setiap bukan pendahuluan saja awak boleh guna
teknik penyoalan ni, di setiap perenggan awak boleh gunakan teknik penyoalan. Okay, untuk cerita biasanya saya cadangkan teknik penyoalan awak soal diri awak sendiri. Okay, sebelum ni karangan jenis pendapat, kita ada ayat huraian, ayat contoh, ayat penegasan. Tapi kalau jenis cerita ni, dia lebih senang nak tulis. Awak boleh guna teknik bayangan iaitu macam awak membayangkan perkara tersebut sedang berlaku dengan kepada diri awak, ataupun awak boleh guna teknik penyoalan. Awak soal diri awak, apa yang berlaku, siapa terlibat, dekat mana, pukul berapa dan bagaimana. Ceritakan perasaan awak. Okay, barulah awak dapat satu perenggan tu, awak dapat dalam 3 atau 4 ayat. Okay, kadang-kadang awak tak ada idea macam mana nak menggarap cerita, maksudnya nak menulis cerita tu tak ada idea. So gunakan teknik penyoalan. Okay, pergi kepada isi 1 pula. Sebuah kereta dipandu dengan laju. Ni untuk isi gambar kedua lah. Maksudnya awak dapat melihat sebuah kereta dipandu dengan laju dan menghimpit penunggang motosikal. Awak janganlah terus cakap menunggang dengan laju dan melanggar. Benda tu tak nampak macam kronologi tau. Maksudnya kejadian tu berlaku macam mana. Mula-mula dia menghimpit penunggang motosikal. Lepas tu baru hilang kawalan dan berlaku pelanggaran. Okey. Dan akhirnya jatuh di bahu jalan. Jatuh kat tepi lah maksudnya, okey. Kami berasa cemas, maksudnya awak lah macam panik. Dan penunggang motosikal pengsan. Pengsan tu tak sedarkan diri lah, mungkin dia dah jatuh kat tepi ni. And then kaki dia terpeleot ke, kena tindih dengan motosikal ke apa kan. Lepas tu baru dia pengsan. Okay, isi 2, menuju ke tempat kejadian mendapatkan bantuan kecemasan. Mangsa merupakan seorang lelaki dan mengalami kecederaan di kaki. Sebuah teksi menawarkan bantuan, awak pun mengangkat mangsa masuk ke dalam teksi dan mangsa dihantar ke hospital berdekatan. Okey. Saya dah berikan lengkap dah sebenarnya. Cuma awak kena sambungkan menjadi ayat. Tengoklah ni ada lelaki tersebut, lelaki yang pemandu teksi tu dia macam buat tangan dia macam itu kan. Maksudnya mungkin dia menawarkan bantuan dan awak pun 3 orang angkat masuk dalam teksi dan hantar ke hospital berdekatan. Dalam peperiksaan tak adalah kita bagi jadual macam ni ya. Sebab tu saya cadangkan kepada awak untuk buat ni teknik penyoalan. So awak boleh tahulah cara apa benda yang awak nak tulis dalam perenggan tu nanti. Guna apa, siapa terlibat, di mana, pukul berapa, bagaimana. Bagaimana ni kita boleh buat perasaan lah. Okey, isi ketiga untuk gambar yang keempat ni. Mangsa telah sedar, sebab saya kata sedar, tengok mata dia dah celik dah ni. Tadi mata dia tertutup kan. Ni tak sedar, sekarang dia dah sedar. Pakcik ni dah sedar. Awak boleh lah bagi tahu pakcik ni dalam lingkungan umur berapa, mungkin dalam 40 ke. Ikut awak. Sebab saya hanya bagi secara umum. Kalau awak nak tambah pun boleh. Okay. Mangsa telah sedar menjalani pembedahan kerana kakinya patah. Pembedahan ni operation lah. Ada je orang tak tahu pembedahan tu apa. Cikgu, pembedahan tu apa? Operation. Oh, cakaplah operation. Selalu saya dengar operation. Operation dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu dia ialah pembedahan. Pembedahan kerana kakinya patah, melawat mangsa. Tadi awak 3 orang tadi tu melawat lah. Ni melawat mangsa lah. Memberikan kata-kata semangat dan pakcik tersebut mengucapkan terima kasih kerana awak telah membantu dia lah sebagai tanda menghargai bantuan yang diberikan. Okey, selain tu boleh juga cakap yang awak bertiga telah menasihati pakcik tersebut supaya lebih berhati-hati di jalan raya. Okey, awak boleh tambah sendiri ya dekat sini. Okey, untuk penutup tak ada dalam gambar, tapi awak bayangkanlah Bayangkanlah, imagine
awak yang berada di tempat kejadian. Lepas awak melawat, mestilah awak pulang ke rumah. Awak cakaplah awak pulang ke rumah bersama rakan-rakan dan apa yang awak rasa? Berasa gembira. Bagaimana perasaan awak setelah dapat membantu orang yang memerlukan? Macam pakcik tersebut yang telah kemalangan dan awak telah membantu pakcik tersebut. So apa perasaan awak? Nyatakan perasaan awak. Berasa gembira kerana dapat memberikan pertolongan kepada mangsa. Okey, di bahagian penutup biasanya saya cadangkan kepada murid untuk meletakkan pengajaran. Okey, sebab di dalam setiap cerita mesti ada pengajaran dan juga nilai. Okey. Bila kita letakkan pengajaran, kat situ akan memberikan satu impak yang baiklah dalam karangan awak. Okay, pengajaran ni, untuk pengajaran di sini ialah kita haruslah berhati-hati ketika berada di jalan raya kerana malang tidak berbau. Boleh letakkan frasa menarik ataupun peribahasa, kesimpulan bahasa. Hari ni kita letakkan kerana malang tidak berbau. Ni pun ada yang tak tahu apa maksud malang tidak berbau. Boleh tanya saya pula, cikgu malang yang berbau tu macam mana? Malang memang tidak berbau sebab kalau kita tahu diri kita malang, kita akan malang tu maksudnya unlucky lah. Kita akan cuba untuk mengelak malang tersebut. Sebab tu kita panggil malang tidak berbau. Sebarang kemalangan ke, kematian ke, kita tak dapat tahu Sebab tu ialah rahsia Allah SWT, rahsia Tuhan. Tak ada kita namakan malang tidak berbau. Boleh tambahkan di bahagian penutup ni, tambah dekat sini, tambah sendiri. Okay, seterusnya awak cakaplah pengalaman hari ni awak memperoleh pengalaman yang bermakna. Sebab first awak dapat bantu menyelamatkan nyawa orang lain dan seterusnya awak dapat pengajaran dalam kehidupan. Sebab untuk kemalangan ni kita kena ambil iktibar lah supaya kita lebih berhati-hati ketika berada di jalan raya. Tak kira lah walaupun awak menunggang basikal, awak cakap cikgu basikal bukan bahaya pun, kita orang main kat tepi-tepi jalan je. Kita orang melajak pun kat tepi jalan, kat kawasan perumahan. Tapi malang tidak berbau. Mungkin ada jiran awak yang naik kereta tiba-tiba tak perasan awak, langgar awak and then awak hilang kaki. Siapa nak tanggung? Siapa nak jawab? Umur 13 lepas tu kaki kini dah tak ada. Macam mana kan awak nak meneruskan kehidupan? Sebab tu selagi kita berada di jalan raya, tak kisahlah awak pejalan kaki atau penunggang basikal atau motosikal atau memandu kereta, awak perlu berhati-hati. Okey, saya telah terangkan beberapa isi yang ada di dalam jadual ini dan juga gambar. Telah saya terangkan kronologi cerita yang perlu awak buat. Tugasan hari ini, awak perlu bagi sesiapa yang tak ada printer, awak salin yang ni, salin. Lepas tu gambarnya abaikan. Jangan tanya cikgu gambar nak kena lukis ke? Tak payah lukis. Terus salin jadual ni. Ni salin Jadual-jadual ni salin dalam bentuk kotak-kotak macam ni. Salin. Bawah dia ni baru awak mula tulis karangan. Karangan penuh ya rakan-rakan, anak-anak. Karangan penuh. Ada yang hari tu salin kat saya yang ni je dalam bentuk jadual je. Karangan penuh tak ada. Karangan penuh ni perlu disiapkan selewat-lewatnya sebelum hari Khamis ini pukul 5 petang. Hari Khamis ni saya tak berniat untuk buat Google Meet Saya hanya akan bagi kuis tata bahasa. Sebab saya nak bagi laluan kepada awak untuk membuat karangan ni. Karangan ni sebenarnya 1 hari boleh siap. Sebab dah ada dah dalam jadual ni, tinggal sambung-sambung ayat je. Tapi sebab saya nak awak buat dengan tenang-tenang, jangan laju-laju sangat, saya bagi masa. Perlu hantar sebelum hari Khamis, sebelum pukul 5 hari Khamis. Minggu ni minggu last PDPR kan, and then awak akan cuti. Tolong hantar sebelum hari Khamis. Jangan ganggu saya dah hari Sabtu, hari Ahad semua tu. Tak mau sebelum hari Khamis. Sebab tu saya bagi awal hari ni, hari Ahad. Buat dalam buku karangan. Saya ulang lagi, buat dalam buku
karangan. Siapa ada printer boleh print. Lepas print tampal and then bawah dia baru buat karangan. Jangan tanya lagi cikgu boleh print tak? Cikgu boleh copy ke tak? Tak mau dengar lagi dah Okey, saya ada sebarang soalan. Saya buka untuk soalan. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ya, siapa tu? Tak ada. Satu perenggan nak buat berapa ayat? Satu perenggan nak buat berapa ayat? Saya cadangkan 3 hingga 4. Okey, paling sikit 4 ayat lah. Paling banyak 5. Biasanya memang macam tu. 4 ayat baru awak akan mencapai 180 patah perkataan. Sebab tingkatan 1, awak kena tulis sekurang-kurangnya 180 patah perkataan. Okay, so 4 ayat lah. Paling cantik 4 ayat. Alright, ada lagi pertanyaan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ada? Tak ada. Tak ada. Ada. Ada ke tak ada? Ada yang cakap ada, ada tak ada? Tak ada, okey. So saya anggap ada lah. Tak ada. Sekejap ya. Saya nak tengok kehadiran dulu. Zurin ni Aizurin Ini cikgu. Sukumar Shanmugam ni siapa? Nama? Cikgu. Siapa? Divya Darshini dan satu Nimas. Okey. Divya, okey dah. Sekejap, Shanyan, Shanyan, dah. Okay, Nur Zulaiha ni, memang nama awak Nur Zulaiha? Ikut. Izwani, dah. Rashid, Ifa, Ilmu, Biasa, dah. Makrul Aiman, Ayasu siapa Saya lupa Nazmi. lah. Okey. Ayasu, Nazmi ni banyak. Nazmi Hadif ke? Ya. Nazmi ni banyak sangat. Form 1 ni dia banyak nama ulang-ulang macam Daniel. Tu tolong bagi nama bapak sekali lah sebab biasa Daniel ni kalau saya type ada 30 orang kat sekolah nama Daniel. So bagi nama yang sekali nama bapak senang. Okay, saya rasa itu sahaja. Saya dah save attendance. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita boleh dismiss sekarang dan awak boleh mula membuat karangan. Okay? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dismiss sekarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sama-sama. Thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Bye.